Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibu lil fuqara ila siratin mustaqim. Ila siratin mustaqim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma. Wa saharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bagi kita nikmat yang besar, di mana bermacam-macam nikmat. Terutama nikmat yang besar yang dimaksudkan adalah dibagi kita ini hidup, dan hidup itu kita rasakan hak Allah Subhanahu Wa Taala, dan dialah yang menguruskan dalam setiap hidup yang dibagi kepada kita. Bukan kita menceritakan diri kita, tetapi menceritakan dirinya yang maha hidup, yang esa kehidupan itu. Ya, dinamakan tadi laisa kamitslihi syai'un, tidak ada dia boleh seumpamakan. Maknanya esa tu tadi tak dapat nak kita umpamakan, sebab hanya dia aja yang ada. Bila kita faham duduk di sini bahawasanya setiap napas kita turun dan naik, berhenti, dan juga apa saja lintasan-lintasan yang datang dalam khatir lintasan tu dalam diri kita, semua daripada kehendak-kehendak dia, untuk nak menyatakan kehendak-kehendak dia. Apa saja pun, untuk nak dizahirkan, manifestasi, tajalikan cerita yang dia nak ceritakan, bukan yang lain. Kalau kita nampak mana makhluk tu yang mencorakkan diri dia sendiri, maka kita masih lagi dalam keraguan, keimanan kita tak betul lagi. Tapi kalau kita nampak sesuatu itu adalah daripada Allah lah, la tataharraku zarratan ila, halus zarah macam mana pun, semuanya atas izin. Diam ke, bergerak ke, ataupun apa sekalipun, semua atas izin. Tapi kalau kita masih lagi duduk takut lama lagi, kita rasa kita ada kuasa, Allah ada kuasa, makhluk ada kuasa, kerana itu kita masih dalam celaru, dia panggil. Masih dalam keadaan kita celaru, kita belum lagi dapat keimanan. Kalau keimanan, dia dah tak ada celaru dah, dia dah pegang betul-betul, dia tahu dah apa pun Allah. Dia nampak apa perbuatan orang yang berbuat baik, dia nampak, dia bertukar terus nampak perbuatan Allah. Dia nampak orang melakukan perbuatan, dia nampak itu perbuatan hak Allah Ta'ala menentukan, dia ni buat baik, ni buat buruk, dia ni dapat hidayah, ni tak dapat hidayah. Itu semua Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kalau orang tu tak nak beriman pada Allah, itu kita tak boleh fikirkan. Itu semua adalah kehendak Allah. Kita tak mampu, pasal tu rahsia, tu roh. Roh tu sendiri adalah rahsia Allah. Jadi engkau hanya mampu tengok apa yang dah dia tajalikan. Itu waktu tu, itu adalah dia lah nak menunjukkan dia yang ada. Tapi masih lagi, kalau sekiranya kita ni ada baik, buruk, kan lawan dia tadi. Tawar, manis, contohlah. Pahit, kelat, contoh pahit, dia ada lawan-lawan masing-masing. Tinggi, rendah, mulia, jadi kita akan menghadapi setiap tu antara salah satu dalam kehidupan kita. Jadi kita katalah kita nak memilih nak baik, tapi kalau Allah dah menentukan
Tak baik juga. Jadi jangan kita duduk, saya cakap tadi, kita akan celaru selagi kita nak duduk antara dua. Ataupun tak nak salah satu. Kita nak baik. Tak boleh. Sebab bukan Allah suruh duduk situ. Bukanlah saya cakap tak boleh buat baik. Bukan. Allah suruh duduk dengan tak ada rasa diri. Baru kamu akan nampak dia nak aturkan mana baik ke buruk ke. Kamu akan nampak lega, tenang. Tapi kalau kamu awal-awal dah ada ke diri kamu nak pilih yang baik, tak nak buruk, maknanya itu aja yang kamu dah tewas. Kerana kamu memaksa. Sedang Allah tu, dia yang menentukan segala detik-detik hidup kita. La tataharaku zaratan. Jadi kita perhati yang balik dalam hidup kita, tengok. Tak ada satu pun sebenarnya yang kita yang berbuat, susun. Sebab hidup tu sendiri, dalam hidup tu ada kodrat, ada kehendak dia. Dalam hidup tu sendiri adalah pemerintahan dia. Dalam diri iblis ada pemerintahan Allah. Cuma bentuk pemerintahan tu ada yang batil, ada yang hak. Dua juga. Jadi kita jangan pertikaikan sangat. Mengapa kau jadikan iblis? Tak boleh. Kita tak boleh cakap dengan Allah gitu. Memang itu makhluk Allah juga. Tapi dia jadikan tu patut kita mengambil iktibar. Bukan belajar. Kita ambil kefahaman bahawa kita tahu itu batil. Kalau tidak kita tak tahu. Jadi Allah jadikan tu ada guna tak? Untuk kita tahu ukuran. Ni boleh, ni tak boleh. Kalau Allah tak jadikan iblis, kita nak pandu pada mana betul dengan salah. Jadi adil tak Allah ceritakan? Ada baik, ada buruk. Adil tak? Seimbang tak? Tu dalam Quran Ar-Rahman Allah Ta'ala kata, dia jadikan seluruh alam ni seimbang. Bukan saja matahari sini, bulan ni. Bukan seimbang yang tu saja. Itu pun seimbang juga. Tapi seimbangnya tadi dalam kehidupan kita, ada baik, ada buruk, ada tak elok. Itu seimbang tu. Bila orang dah betul-betul dah duduk dengan Allah, dia nampak semua cantik. Seimbang. Adil. Dia menciptakan dengan cukup adil. Kita tak faham, kita nampak tak elok, kita protes. Elok, kita rasa elok. Sebab kita tak sandarkan. Engkau terlebih elok daripada apa yang kau jadikan elok. Engkau terlebih indah daripada apa keindahan yang kau tajalikan. Itu. Kalau buruk tu nak menentukan supaya kita kembali kepada bertaubat kepada Allah. Kita dah berada dalam keadaan itu. Petunjuk dia bagi. Seimbang tak? Elok tak? Elok lah. Kalau dia tak bagi itu, kita tak tahu. Apa tu baik, apa tu buruk. Tapi bila kita tahu apa tu baik atau baik, kita tak duduk apa tu baik atau buruk. Kita duduk dengan dia. Dia suruh pancung-pancung. Dia suruh gini-gini. Sebenarnya kita yang ikut setiap detik hidup kita. Kita ngikut arahan Allah. Tapi disebabkan kita ni pengakuan diri, kita menutupi. Kita rasa kita. Padahal dia yang gerakkan kita, kita kata kita. Lepas tu biarkan penyakit ni. Jadi kita dah rasa ada kekuatan diri, kita rasa nak memiliki, mula. Dah makin banyak memiliki kan, kita tak tahu nak mulangkan balik itu semua hak Allah, habis itu. Jadi kita ni alhamdulillah kita dapat tahu cara itu bagaimana nak memulangkan balik. Untung kita. Bahawa orang yang betul-betul kalau rasa untung, pakaian dia adalah wama romaita isama. Itu kemuncak peperangan. Kemuncak peperangan maknanya tanda dia tu menang dalam peperangan adalah dia genggam tu tadi tak ada rasa di wama romaita isama. Walakin bukan engkau. Mana bukan engkau? Engkau tak boleh mengaku-ngaku dah. Mana bukan kau. Habis apa? Akulah. Mana macam mana dah pakai dia lah. Itu maknanya, itu saya kata ini kemenangan yang besar. Bila manusia dah itu. Siapa dia kemenangan yang dah memilih? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sentiasa on 24 jam. Rasul, para nabi, wali-wali Allah dan orang-orang yang betul-betul kenal diri kenal Allah.
itu memang orang yang dia panggil elit. Dia dah betul-betul dia dengan Allah. Dia tak memerlukan yang, dan dia perlu untuk selamatkan manusia untuk seberapa banyak dia nak dia. Kalau 1,000 orang dalam kampung dia, 1,000 orang dia nak semuanya, dia anggap dia macam anak dia semua. Walaupun orang tu tak mengaku baling batu ke, tetap dia anggap macam anak aku belus. Dia tak iman sampai mati. Tak apa, aku yang penting aku buat. Dia tak menyalahi. Dia sentiasa rasa keyakinan dia dengan Allah. Apa yang Allah Ta'ala suruh buat. Bunuh. Kalau kata apa, dia betul-betul tak ada was-was lagi dah. Dia dah, orang yang duduk di makam ni, dia tak ada was-was dah. Dia dah sentiasa yakin dengan lintasan betapa. Macam tadi lepas subuh, saya cakap tadi saya terlintas yang tu, tapi saya tak cerita, saya diam. Tapi awak boleh berita tu sampai lepas Zuhur kan. Tengok. Siapa yang punya atur tu? Kita perhati. Nampak tak, makin nampak kebesaran Allah. Nampak? Tak ada apa kita. Tak ada apa. Lagi dia kata nak, dia Allah Ta'ala bagi kita pelajaran supaya engkau tak ada. Aku je. Tengok ni. Tengok aku hantar. Boleh lagi ajaib, lagi pelik lagi nanti dia tunjuk. Subhanallah. Allah sayang kita. Dia nak bagi kita tambah keyakinan. Dia buat cara-cara yang kita tak terfikir kita boleh hadapi benda tu. Memang tak terfikir. Ujian tu bagi kita berat lah. Tapi dia bagi juga, maknanya kau jangan risau lah. Bila dia bagi juga tu, kau jangan risau. Ini tinggi sangat, ya Allah ni aku tak tahan. Kau jangan risau. Kau duduk je, tenggelam je. Apa keadaan kau bergolek sana, yang penting kau jangan asasnya jangan golek ke mana, gelombang kat mana pun dia suruh. Yang penting dalam kau, dia nak. Itu bukan orang lain boleh bagi test uji kita. Yang boleh Allah. Jadi maknanya kita sentiasa dalam perhatian Allah, sentiasa dalam kasih sayang Allah. Tapi bila Nabi tak rasa ditegur, diuji, Nabi risau dengan Allah Ta'ala. Risau dia, kenapa ni hari aku tak kena uji, tak kena. Maknanya Nabi sentiasa diuji. Kan saya ada cerita, saya mimpi macam Rasulullah tu ambil beban untuk nak diuji saya ni. Rasulullah dapat daripada Allah. Ibarat Rasulullah buangkan separuh beban tu, baru Rasulullah lekat dengan kita ujian tu. Itulah kerja Rasulullah, memudahkan kita punya ujian. Dia buang separuh. Itu pun kita bergoyang, tercungap kita. Rasulullah juga yang ambil bukan kita. Dia juga yang keluarkan. Allah bersaimpun ujian kita tu. Kayu sekeping misalnya. Rasulullah kata tengok belakang dia. Kita pun pusing tengok badan tengok. Ya Allah, kayu balak besar-besar panjang-panjang tu ujian dia. Maknanya menunjukkan dia selalu ditimpa uji dan risau kalau tak diuji. Bingung dia, kenapa ni tak uji? Allah dah tak pandang aku ke? Terbalik kita punya sipir, kalau diuji kita rasa macam tak ada orang kan. Tapi Rasulullah makam diuji lagi dia rasa sedap. Maknanya lagi kuat perhatian cinta Allah pada dia. Dia rasa macam gitu. Makam dia. Kita pula, beban ni dah teruk lah aku kena macam ni. Kita akan stand membangkang. Tapi bila kita ada perjalanan ni, sama juga kita akan serahkan pada Allah. Nak terlungkup ke kanan ke, ombak macam mana pun, yang penting ya Allah tolong aku dengan kau juga. Subhanallah. Baru kita dapat kemanisan. Kalau tak kena macam ni, kita tak tahu kemanisan yang sebetul dengan Allah. Lepas tu Allah tambah lagi cara ke mana akan datang. Subhanallah. Tapi saya cakap tadi, bila kita tak belajar mengaji ni, kita nampak sipir yang lain. Sipir tentang hawa nafsu kita. Kita olahkan sendiri ikut hawa nafsu kita. Kita bukan olahkan sesuatu ujian tu dengan dia. Kita olahkan hawa nafsu. Mengapa harus aku kena macam ni? Mengapa aku kan banyak sedekah. Dia nak tengok hati kau. Kau betul-betul hamba dia ibadah yang betul, fatnuli fi ibadi. Betul-betul tak? Dia nak test. Kau pun malu nak.
Bila kena tadi sesuatu ujian, kau malu. Sebab kau tahu ni daripada Allah. Kau pun malu. Ya Allah, ini jangan sampai aku rasa kedih. Ini kau uji supaya aku jangan ada rasa kedian lagi. Tak. Sebab dia nak bagi kita special. Ujian ni adalah special supaya kita sedar kita kena bertambah. Subhanallah, dia ajar, dia usik sikit ni dalam diri kita kan. Kalau kita tak ikut, lintang bukang lagi dah. Sikit dia tersentuh. Sudahlah bertaubat. Dia contoh suara datang sudah. Kita hindarkan, mana boleh aku banyak. Di situ nanti dia akan tunjukkan keajaiban. Maksudnya engkau masih ada tidak keikhlasan, mukhlisin lagi. Sebab engkau masih lagi sandar bukan pada Allah, sandar pada ayat-ayat Allah. Allah uji sikit dia. Lepas tu nanti pada masa kau datang, ya Allah, aku betul-betul sembah kau. Allah Ta'ala kazib, penipu. Sebab engkau lebih sekarang bila dia uji sesuatu makhluk yang kau cinta, engkau jadi lupakan Allah. Kau tak boleh terima kena ujian tu. Nampaknya engkau bukan ahli Allah. Engkau hanya bila belum diuji engkau boleh, tapi bila diuji baru engkau tahu engkau tak mampu. Tak apalah, istighfar balik. Jangan kita tak mampu pun kita kata tu. Perhatikan dalam diri kita betul-betul. Kita bersyukur kepada Allah. Allah bagi suci tadi, kesucian dalam diri kita ni. Malaikat-malaikat kagum dengan manusia sebab ni. Dia boleh ceritakan ni apa Adam tadi. Bertambah kagum lah malaikat-malaikat yang ni tadi. Cuma malaikat yang hilit ni dia dah buat kerja dia masing-masing. Tu. Dia boleh tarik, asut anak-anak iblis untuk ikut dia. Jadi pengikut dia, manusia boleh dia rebahkan tadi. Bangun-bangun dia dah pemikiran dah lain dah. Jaga-jaga. Kita perlu selamatkan iman. Kalau kita kena benda tu, kita tahu niat dia untuk kita jangan ambil lah. Kita buat alasan. Buat masa ni tak ada pun dia masuk penjara, orang tak nak pasien, tak. Bodoh dia buat itu, lagi rakyat mengamuk. Betul? Jadi kita perhatikan dalam kehidupan kita ni. Kita akan berlaku baik, buruk, hina, mulia. Apa lagi? Kaya, semua lawan dua ke depan kita ni. Kadang-kadang kita duduk kaya, kita jadi kita duduk kat kaya, kita bantu orang. Kadang kita duduk kat miskin, kita berserah pada Allah. Yang penting, apa pun posisi dia gerak kita baik, buruk, kita harus dengan itu rahsia dia. Wa qada rabbuka. Qada, tetapan Allah tu engkau harus jangan lepaskan tu. Kebanyakan kita lepas, lepas tu kita ambil ilmu lain. Bukan cakap tak boleh, tapi kualiti dia nanti kualiti Yahudi punya sistem yang kau nak ikut kembali nanti. Kalau kau betul-betul duduk di jalan macam ni, automatik kau akan rasa tak payah nasihat, kau dah benci dah benda-benda. Sebab memang gitu aturan dia. Jadi jangan kita rasa macam nanti nak mati bawa kita. Jangan cakap macam tu, bahaya. Cuma kita cakap bersedia, alhamdulillah, insya-Allah, kita cakap perkataan Allah tu tadi. Tu. Kalau kita diizinkan Allah, kita sama-sama berjuang. Sebab kita nak bawa ni masyarakat ramai. Macam-macam masalah. Seorang mak bapak bawa pula anak 5 orang. Semua nak selamatkan masing-masing punya apa, kena larikan iman saja. Di belakang ni dekat ada hutan ni, ada punjai juga. Yang paling dekat kita kena lari ke situ dulu. Kalau jalan ikut bandar, curfew, sama kita kena rantai balik nanti. Lagi tak boleh buat kerja lagi. Kuku besi punya perintahan. Jadi kita kena lawan. Lawan ni kita kena pergi Kedah. Kita jadi kena manusia yang lasak untuk bukan dari segi kerohanian, dari segi jasmani pun kita kena lasak. Dah cakap dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapatlah kita bersama-sama menghadiri dalam majlis Allah Subhanahu wa taala, yang mana sentiasa penceritaan ini menceritakan tentang diri, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada cerita lain pun, tak ada cerita kita pun. Semua cerita pasal dia je. Jadi itulah kita sentiasa mengesakan Allah Subhanahu wa taala pagi, petang, siang, malam. Qadha rabbuka an la ta'budu. Itu yang paling nikmat, yang senikmat-nikmatnya yang tak dapat kita nak rasa, kita tak dapat nak ucapkan. Jadi bila kita kadang-kadang bila kita merasa adanya kedirian, selama ni kita rasa nikmat. Kalau orang yang betul-betul rasa lah, semalam saya cakap, siapa yang merasa dia akan merasa, dan dia melihat kepada yang pemberi rasa tadi tu. Saya cakap, jadi benda tu bila kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni, yang tak ada diri kita, yang tak ada kedirian kita, yang hanya dia mengetahui bahawa yang mengesakan tu hanya diri dia je, diri Allah Subhanahu Wa Taala, diri keesaannya juga yang mengesakan diri dia. Jadi kesedapan di situ, kenikmatan di situ, apabila kita adakan kedirian diri kita, kita rasa macam sesuatu yang begitu kurang, yalah, begitu kurang, azab lah dia katakan. Jadi apa benda yang tak kena ni, dan apa benda yang tak kena, ada macam tak best lah hari ni, kan. Bila tapi kita semak balik tu cakap, kondisi diri kita, saya sendirilah, kondisi diri kita sendiri, kita tengok, ya Allah, rupanya ini tadi tu, Allahu akbar, sepatutnya ya Allah, kita pun yalah mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kita yang telah menzalimi diri kita sendiri, kan, mengandalkan kedirian diri kita. Jadi tu rupanya punca tu kita tahu. Jadi tu cakap, dalam diri kita wa fi anfusikum afala tusirun, semak dalam diri kalian, semak dalam diri kita sendiri. Saya semak dalam diri saya lah. Jadi saya semak dalam ini. Dia sedap tu sebab apa? Keesaan dia je. Tu dia. Jadi kita dapat yang itulah satu, memang satu kenikmatan lah. Saya ulang lagi, siapa yang merasa, dia akan rasa, dan dia akan nampak siapa yang pemberi rasa. Jadi kita nampak bukan menunjukkan pada rasa saja, tapi pemberi rasa yang kita nak duduk kat situ. Tu insya-Allah. Sekian wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita dapat bersama-sama berkumpul dalam majlis Allah Subhanahu wa taala, yang mana dia memperjalankan diri dia sendiri untuk jalan datang hadir dalam majlis Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Hari demi hari, setiap detik semua, kedirian kita sentiasa mengejar. Jadi kita hendaklah sentiasa teliti dengan kedirian yang hadir tu, yang datang tu. Kita kena melihat betul-betul, kerana kita perlu sentiasa memerangi kedirian kita sendiri. Tapi yang memerang tu bukanlah diri kita, dialah berperang. Jika kita mengisytiharkan perang itu, dialah yang berperang dengan hawa nafsu kedirian kita. InsyaAllah sama-sama kita insyaAllah. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa yang diucapkan oleh jemaah kita tadi adalah daripada khatir Rabbani, lintasan daripada Tuhanan yang kudus, suci, kalimat Rabbi. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama amal. Jadi itulah juga, apapun, rasakan ketiadaan. Itu rasakan ketiadaan, maknanya kita jangan sekali rasa kita pernah hidup, ataupun selama ni kita tak pernah hidup pun. Kita cakap dengan diri kita. Kita cakap selama ni kita tak hidup pun. Yang hidup sebenarnya dia. Jadi kita akan dapat, maknanya, keberhasilan dia tu. Maknanya kita akan dapat rasakan dia lah. Bukan kita ni. Sebab kita dah kata, selama ni aku mana ada. Dan sampai bila-bila pun aku tak akan ada. Yang ada hanya keesaan diri. Tu. Kita selalu cakap macam tu, kita akan dapat se je dia. Keesaan se. Tak ada dua dah. Lalu kita katakan kadang aku, dia, masih ada
Ada engkau, ada lagi perantara. Tapi kalau kita dah kata, aku tak pernah ada pun selama ni hari. Kenapa aku nak rasa ada? Selama ni hari pun bila-bila pun aku tak pernah wujud. Yang wujud hanya selalu kita cakap macam tu, itu rupanya keberhasilan. Di situ kita akan dapat rasa dia aja, rasa iaitu dia tu. Dia merasa dengan dia memuji dia rasa. Nanti di situ kita dapat, oh ya Allah, hebat betul ya Allah, engkau ajar aku supaya dia yang tunjukkan kita, supaya yang ada hanya dia hanya layak yang tahu nak tunjukkan kepada kita, dia aja yang ada. Dengan cara ini, skill-skill yang dibagi tu. Kalau tidak, kita terkapai-kapai, tercari-cari. Kita keyakinan kita masih lagi tumpul pada Allah. Masih lagi kejap rasa ada diri kita lagi. Tapi bila dia tunjukkan skill ni, kita tak ada lagi rasa nak macam seolah-olah ada diri kita. Bila ada diri kita, kan dia kata tadi ada dua. Tapi ni tak ada. Dia ajar kita, kau tak pernah ada pun. Apa kau nak rasa? Kau tak pernah ada. Kau dulu kena faham, kau tak pernah ada. Tapi aku ada. Aku tu, bukan kau. Nampak? Ada satu kan? Lah, aku tak ada lah. Ada engkau. Baru kita nampak yang lain semuanya dia. Jadi itu cara peperangan nak lawan tu tadi. Dia juga yang bagi. Wazidnahum huda. Petunjuk dia. Alhamdulillah. Baru kita, ya Allah, kalau kau tak bagi huda, petunjuk, kita tak dapat nak olahkan ke depan kita. Kita rasa masih ada kedirian kita. Tapi dia kata, kau aku lah. Dia datang itu. Akulah. Dia akulah. Dia tu dah, bukan kita buat-buat tau. Dia tu dah beritahu. Dia yang bagi tahu. Kita ni tak ada. Tak ada lah. Tapi kalau kita kata, belum beres lagi. Tapi kalau dia yang cakap, aku yang ada, baru beres. Dia yang cakap, dia yang ada. Tapi kalau kita, masih lagi ada kazib, pembohongan. Mulut aja. Tapi kita masih lagi keinginan diri tu ada. Tapi kita kata, aku tak pernah ada lah. Engkau je ya Allah. Engkau yang ada betul ya Allah. Dia bagi kita petunjuk yang macam tu. Tak ada. Tu insyaAllah. Yes. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan, kesilapan. Ada kedirian dalam menyampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina.